آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فاردده إلي عند حاجتي إليه. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Imam, pengerusi, Sof kepimpinan jawatan kuasa masjid, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat segenap peringkat, muslimin muslimat, tak lupa kepada kanda saya, kanda Azri, Abang Azri, seterusnya hadirin hadirat, dan yang paling kita naikkan adik-adik, anak-anak generasi pengganti kita, moga-moga kita senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, hari Isnin, hari raya, tapi bukan raya kita lah, raya Cina. Bukan raya kita, maknanya bukan raya orang Melayu lah, sebab majoriti orang Melayu sini. Tapi kalau ada orang Cina pun raya dia juga, sebab tahun baru Cina. Tahun baru Melayu ada tak? Tak ada lagi no. Kena tengok bila mula tahun baru Melayu ni. Kalau Cina 2 minggu sudah saya berada di Beijing, pergi tengok persiapan masyarakat Cina tanah besar buat persiapan menyambut tahun baru Cina. Rupanya tamadun Cina ni satu tamadun yang cukup lama. Bahkan kalau dilihat pada tembok Cina yang dibina kira-kira 6,000 km, bahkan ukuran mengikut arkeologinya tu kira-kira 8,000 km. Berapa kali perlis ke Johor kalau 8,000 km? Wallahu alam noh. Cuba kira tengok. Tapi dia bukan ukur keliling, dia bukan binaan keliling. Binaan yang bercabang-cabang, ada situ sikit sini sikit untuk menghalang serangan musuh. Dimajukan oleh kaum Han dan sebagainya. Itulah sejarah-sejarahnya lah. Tapi kalau lihat awal pembinaan dia tu 200 tahun sebelum Masihi lagi. 200 tahun sebelum Masihi. Itu di Beijing. Sempatlah ke perkampungan Islam dia tu, perkampungan masyarakat Islam di Nuji nama dia. Kalau salah tolong betulkan sebutan tu, sebab bukan bahasa kita. Sungai Buloh senang sebut, tapi Nuji kan Nuji, wallahu alam. Jadi di sana adalah sahabat-sahabat kita, saudara kita yang mengamalkan Islam macam kita. Macam kita, cuma itulah yang dikatakan Islam ini adalah agama yang menyelusuri budaya.
Dia tidak menyanggah budaya. Kalau kita lihat Islam di Indonesia, cara Indonesia tetap Islam, tapi budayanya ada nilai-nilai kebudayaan Indonesia, kebudayaan Jawanya, kan? Kalau kata di tanah Melayu ada Islam, tetap Islam, tapi ada gambaran ataupun kebudayaan Melayu tu ada, menunjukkan Islam ini agama yang fleksibel, yang sinonim dengan mana-mana bangsa sekalipun. Bahkan kalau kata di China yang kita pergi, alhamdulillah Allah bagi kesempatan untuk melihat tempat orang. Sebelum ni banyak ke negara Arab je dan negara Barat. Kali ni pergi ke negara juga dalam Asia, tapi negara China. Dalam masjid dia ada macam tempat apa abu ke apa tu, macam buyung tu, ada kaki 4 tu, macam naga, ada set naga lagi, dipacak macam kita panggil apa, setangi ke apa, yang berasap tu, yang colok-colok dia dipacak di situ. Kalau kita lah, mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang dia agak agresif sikit kan, dia tengok, dia kata apa, ini bid'ah ni, Nabi tak buat ni. Tapi tak, itulah budaya. Ianya untuk mendatangkan bau-bauan yang sinonim, yang digemari oleh bangsa tersebut. Jadi jangan pelik. Kalau nak kira benda yang berbeza dengan Nabi, yang Nabi tak buat, semuanya adalah bid'ah, sudah. Kita orang Melayu pakai tak makan ketupat dah. Asal Syawal je makan ketupat, asal Syawal je makan ketupat. Nabi bila Syawal, Nabi makan ketupat tak? Makan lemang tak? Sebab tu kita jangan ukur agama ni dalam perspektif yang sempit. Agama ni luas. Jangan kita sempitkan agama ni. Agama Islam agama yang cukup indah, menyelusuri budaya. Bila mana alim ulama, kita membincangkan tentang ilmu dan ulama. Alim ulama sampai ke tanah Melayu, mereka berdakwah, dan dakwah Islam itu menyelusuri budaya. Dia ikut je budaya, cuma dia menukar, membuang benda-benda yang bercanggah dengan akidah, yang terang-terang tak boleh lagi ada kompromi dalam bab syariah, itu dibuang. Dan kadang-kadang tak dibuang, diubah sikit untuk membetuli juga syariat. Bagi contoh, orang Melayu biasanya kita, bahkan bukan setakat orang Melayu, ada juga yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain, bila ada kematian, akan adanya majlis ingat kepada si mati tu. Hari pertama, kedua, ketiga, 7, 40, 100, ada kan? Ada. Kalau kata di kampung saya, di Kedah, ada. Saya orang Kedah, tuan-tuan. Cuma bila cakap KL sebab orang rumah pun orang KL, orang Kota Damansara je. Dekat. Ini. Tu pun kalau tersalah jangan marah lah Haji. Camca ke, bunyi timba ke, tu panggil KL mengada-ngada, dia panggil. Baiklah, tak apa. Jadinya bila dia sampai, dia nak menyampaikan dakwah, masa tu kalau kata di kampung saya sempat lagi tengok, kita sempat tengok, kita dan lah tengok. Hari pertama, kedua, ketiga tak apa lagi, dia hanya buat kenuri gitu-gitu je. Mai hari 40, masa tu kita kecil lagi, dia gantung baju si mati dekat batang kayu tu, dia buat macam hanger tu, ada ikat tali, dia gantung panjang tali daripada tengah-tengah, dia panggil halang. Sini panggil apa, kuda-kuda ke apa? Halang rumah tu, macam kipas tu dia gantung tu. Dia gantung tali panjang sampai ke bawah, dia gantung baju si mati kat situ, arwah. Jadi hari 40 ni orang datanglah. Engkau lah kawan baik aku ada hutang budi dengan engkau. Masa itulah merayu meratap. Itu. Orang kata ini budaya Hindu. Kita kata tak, itu budaya Melayu. Jangan salah ke Hindu. Kesian ke Hindu. Apalah salah Hindu tu, kita yang buat, kita salah ke orang. Itu budaya Melayu sebenarnya. Tetapi bila ulama sampai, ulama kata apa? Ulama tak terus ini apa, ini kafir, ini murtad, ini syirik, ini bid'ah. Tak. Ulama bukan begitu kerja ulama. Ulama dia menyelusuri budaya. Dah kata orang nak ingat kepada si mati, kalau buat begitu apa manfaatnya? Tak ada manfaat. Maka ulama buat satu modul mengingati si mati dengan cara mendoakan si mati dan sedekahkan kepada si mati bacaan ayat-ayat Al-Quran yang ada fadilah-fadilahnya,
3 qul, membaca qul Allahu ahad dengan sekian-sekian kali bersama dengan beberapa dengan berapa kali dengan khatam Quran dan sebagainya, dengan ada kafiatnya la ilaha illallah dan sebagainya, dengan ada doanya kepada si mati. Ulama buat model begitu. Itulah indahnya, hebatnya ulama, bijaksananya ulama dalam menyampaikan dakwah. Bayangkan kalau ulama terus sanggah. Dia tak menyusuri budaya, dia sanggah terus. Orang yang buat begitu terus dipersalahkan. Tuan-tuan, Islam tak masuk ke tanah Melayu. Bahkan kalau kita lihat Islam masuk ke tanah Melayu dengan cara yang cukup harmoni, tak berlaku pertumpahan darah. Itu bezanya kelembutan Islam. Ulama, terutamanya ulama tanah Melayu, memainkan peranan dakwah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini dia. Jadi pada hari ini kan, ada yang sambut raya. Tentu kita orang Melayu ni dia seronok. Raya Hindu pun dia sambut, raya Cina pun dia sambut, semua raya dia sambut. Tak apalah. Cuma sambutan tu ada perkara yang tidak boleh melebihi, ada perkara yang perlu dihadkan supaya tak bercanggah dengan akidah dan sebagainya. Baiklah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih lagi sudi meminjamkan kepada kita nyawa lagi pada hari ini. Kita celik-celik mata pagi tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Menunjukkan satu hari lagi Allah bagi kita pulang, walaupun kita tak tahu lagi adakah kita akan penuhkan sehari ini, Allah akan penuhkan sehari ini, Allah akan pinjamkan nyawa kita sepenuh hari ini ataupun separuh hari. Kita tak tahu. Tetapi selagi mana ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah ini, selagi mana kita bernyawa, akan kita gunakan sebaik mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan kita kena ingat umur kita pendek. Bila umur kita pendek, kita kena buat amalan-amalan yang shortcut, yang sikit tapi besar kelebihan dia. Masa kita semakin pendek. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menasihatkan dengan katanya, perkara yang paling dekat, perkara yang paling jauh adalah masa yang berlalu. Walaupun baru sesaat berlalu, tak boleh kita patah balik, menunjukkan jauhnya. Walaupun duit kita banyak, tidak boleh kita membeli masa yang berlalu. Walaupun seminit je, satu saat, tak boleh beli. Dan perkara yang paling dekat adalah kematian. Semakin berlalu masa, semakin dekat kematian dengan kita. Maka bila dalam keadaan macam tu, kita kena fikir, apakah amalan yang paling besar fadilat dia, yang paling tinggi nilai dia, yang dapat kita buat, yang mampu kita buat sebelum kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsah wa amila ba'dal maut, wal ahmaq man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Kama qala, orang yang cerdik, orang yang bijak, kata Nabi. Siapa orang yang bijak? Orang yang mendapat straight A dalam peperiksaan, dapat 3.5 above, 4 flat, anugerah serempang, selendang sebagainya, kan? Orang yang mendapat pangkat yang tinggi dalam pekerjaan, orang yang berjaya dalam perniagaan, orang yang ada rumah besar, orang yang ada kereta besar. Itu ke orang berjaya? Ya. Itu orang berjaya pada perspektif kita. Tetapi pada perspektif Nabi, yang Nabi maksudkan orang yang berjaya, tuan-tuan, perempuan yang sangat saya hormati sekalian, yang Nabi maksudkan orang yang berjaya itu adalah orang yang mandana nafsah wa amila ba'dal maut. Orang yang jaga diri dia. Jaga macam mana? Buat apa yang Allah, yang agama suruh, dan meninggalkan apa yang agama larang. Buat apa yang agama suruh dan tinggal apa yang agama larang. Itulah orang yang cerdik. Bahkan klimaks daripada kecerdikan itu, kata Nabi, apa dia? Wa amila ba'dal maut.
dia sibukkan dirinya untuk menghimpun aset untuk hari sesudah mati. Ataupun bahasa kita kata apa? Sentiasa fikir, what happened to me after die? Apalah yang aku nak bawa jumpa Allah bila mana aku pejam mata nanti? Macam mana keadaan aku dalam kubur? Macam mana keadaan aku di yaumul mahsyar? Macam mana keadaan aku suatu mana bertemu dengan Allah, dihisab oleh Allah? Inilah orang yang cerdik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisab diri kita, muhasabah, ya Allah, hari ini baik daripada kemarin ke ataupun buruk lagi daripada kemarin? Esok macam mana pula? Malam ni dengan malam kemarin mana lagi baik? Kalau malam kemarin istighfar 100 kali, malam ni aku istighfar berapa kali? Tu hisab diri kita sebelum Allah hisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Oh, banyak dah amal aku. Kalau tanya semua nak syurga. Tu yang Nabi kata wal ahmaq, orang yang tidak cerdik adalah orang yang manittaba'a hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia ikut hawa nafsu je, tapi dia berangan-angan nak masuk syurga. Tuan-tuan, kalau tanya seorang-seorang, tuan-tuan termasuklah yang bercakap pun, agak-agak nak masuk syurga tak? Nak? Memang nak sangat-sangat. Syurga apa? Jannatul Firdaus. Ambih tak komen Jannatul Firdaus. Jannah apa lagi? Jannatul Naim. Amboi, bukan syurga biasa-biasa punya. Syurga hebat-hebat punya tu. Jannatul Ma'wa. Tapi bila tengok, kita cek sikit je. Kemarin siapa yang baca Quran lebih daripada 1 juzuk? Ada? Mungkin ada. Cuma tawaduk nak mengaku. Tuan-tuan, siapa yang semalam sebelum dia tidur dia beristighfar 100 kali? Nabi sehari 100 kali, kan? Kita bukan Nabi ni lagu mana? Siapa yang 100 kali? Allah. Wirid lepas mayang pun jenuh. Harap tu imam seorang je. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi alladzi la ilaha illa hu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hak lain pekat duk tengok je. Tuan-tuan, ni dia. Hak ni pun kadang-kadang kita jenuh. Habis macam mana? Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Maka kerana itu, tuan-tuan puan-puan, kita kena buat satu amalan yang cukup tinggi nilai dia. Apakah amalan itu? Apakah benda itu? Yakni sibukkan diri dengan ilmu. Yang inilah seafdal ta'at, sibukkan diri dengan ilmu. Banyak amalan boleh buat, baca Quran, ada orang suka berpuasa, ada orang suka solat sunat, ada orang suka bangun malam, ada orang suka berzikir, ada orang suka bersolawat, ada orang suka sedekah, ada orang suka pergi umrah, ada orang suka macam-macam. Tapi satu amalan yang paling tinggi ibu kepada amalan-amalan yang lain adalah menuntut ilmu. Allah nyatakan di dalam Al-Quran perbezaan orang berilmu dengan orang yang lain. Tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bagaimana kata Allah, dalam ramai-ramai manusia hanya 2 golongan sahaja yang Allah berikan kepada mereka kedudukan. Tuan-tuan, puan-puan, 2 orang saja yang Allah berikan kepada mereka kedudukan. Kedudukan ni pula bukan bos bagi.
Bukan menteri bagi, bukan Perdana Menteri bagi, bukan raja bagi, bukan siapa-siapa bagi, tetapi Allah yang bagi. Raja kepada segala raja, Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Dia yang bagi kedudukan ni kepada siapa? Dua jenis saja manusia. Jom kita tengok, kita ada tak dalam dua jenis itu? Yang pertama kata Allah, alladzina amanu minkum, orang yang beriman di kalangan kamu. Orang yang ada iman. Apa itu iman? Apakah itu iman? Iman mudah kita faham, kepercayaan, keyakinan, ikatan akidah kita tu, yang mana bila kita pegang tak goyah lagi dah kepercayaan. Iman bukan macam Islam. Islam dapat dilihat semayangnya, rukuknya, sujudnya, takbirnya, boleh didengar bacaan Fatihah rukun qaulinya, boleh nampak dia tawafnya, boleh nampak dia melontarnya. Itu Islam. Boleh nampak dia tutup auratnya, boleh rasa laparnya, kan? Puasa, boleh nampak muamalah duitnya, akad jual beli dan sebagainya. Itu mudah nampak. Tapi iman tak nampak, kerana iman hanya di sini. Iman hanya dalam dada kita, keyakinan kita. Bahkan percaya dengan perkara-perkara yang sama'iyah, yang hanya didengar tapi tak dilihat. Seksa kubur siapa pernah nampak? Lalu tepi kubur, dengar orang menjerit, aduh, pasal apa ni? Kena seksa sebab tak mayang subuh. Orang kempen pergi sembahyang subuh, inna athqalas salata 'alal munafiqin salatul 'isya'i wal fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma wala habwa. Sesungguhnya solat yang cukup berat bagi orang munafik, orang yang mana nampaknya macam Islam tapi rupa-rupanya dia berlakon. Namanya Islam, keluarganya barangkali Islam, pakaiannya Islam, tapi rupa-rupanya dalam hatinya lebih mempercayai yang lain daripada Islam. Tak mau hidup cara Islam. Ni dia. Na'udzubillah. Dua jenis solat yang cukup berat, yakni solat Isyak dan solat Fajar, solat subuh. Kena seksa, dengar bunyi aduh dalam kubur. Pasal apa? Kena seksa. Nampak asap naik. Yang tu cerita tanah kubur. Tok Adi. Kalau yang betul-betul ada, jarang. Ghalib kata tak ada. Kecualilah yang Allah nak tunjuk, Allah nak tengok, nak bagi kita tengok sebagai ingatan. Tapi ghalibnya tak ada. Ada dengar? Tak ada. Keluar daripada masjid lalu sampai traffic light, nampak dua orang berada. Seorang bawa tokai besi, seorang bawa rantai api. Nampak ada pakai name tag lagi, seorang nama Munkar, seorang nama Nakir. Malaikat, gimana ni? Lah, kan ada seorang baru meninggal, nak pergi soal dia lah ni. Ada kita nampak? Tak ada. Lalu depan sikit nampak pula ular besar pokok kelapa, panjang sekian-sekian hasta. Kepalanya botak tengah. Sebab apa botak tengah? Sebab banyaknya bisa di kepala hingga kan sekali dia mematuk orang yang meninggalkan solat ribuan tahun merana. Syuja'ul Aqra. Nak pergi mana Syuja'ul Aqra? Nak pergi patuk orang tu lah. Kan dia tak semayang? Kan dia ingkar dengan arahan Allah? Ada kita jumpa? Tak ada. Tapi kita percaya tak? Kita percaya itulah iman. Tak nampak Allah, tak nampak malaikat, tapi kita percaya itulah iman. Dapat ada satu pangkat. Dapat ada satu kedudukan. Kedudukan kedua pula. Golongan kedua yang Allah berikan kedudukan juga. Siapa dia? Bukan setakat iman, bahkan walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, orang yang diberikan ilmu. Siapa dia? Orang yang cari ilmu. Kalau orang yang diberikan harta, orang yang cari harta. Baru diberikan harta. Ni orang yang diberikan ilmu, yakni orang yang mencari ilmu. Moga-moga kita tuan-tuan masuk dalam golongan ni. Bahkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ada antaranya 5 orang sahabat Nabi yang masyhur tapi tak dipanggil nama. Namanya Abdullah. Semua Abdullah. Tapi tak dipanggil nama Abdullah. Dipanggil pinjam nama ayah. Dan juga nama gelaran yang lain. Antaranya siapa? Ibnu Zubair, Ibnu Umar,
Ibnu Abbas. Lagi ingat lagi? Tu antara sahabat Nabi nah. Lepas tu kadang-kadang bila kita dengar riwayatnya radhiyallahu anhuma. Moga-moga meridhalah oleh Allah akan keduanya kan, bagi keduanya. Siapa dia keduanya tu? Sebab kan dia tak letak nama dia Abdullah, dia letak nama ayah dia Ibnu Umar, maka kena doa untuk kedua-duanya, ayah dan anak, sebab pinjam nama ayah. Tu. Kita tak peliklah bila kita jumpa radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Baik. Jadi dia mentakwilkan ayat ini seperti mana yang tercatat dalam kitab Jauharul Mawhub dalam mensyarahkan ayat ini. Apa katanya? Orang beriman dengan orang berilmu ada beza dalam ayat ini. Itulah kita, tuan-tuan. Kalau kita baca selapis pandang, kita akan faham. Oh, Allah bagi kedudukan kepada orang beriman dan orang berilmu. Tapi ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Kan? Waktu Nabi doa dekat Ibnu Abbas, Allahumma yafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pandaikanlah dia ilmu ta'wil. Ta'wil cerita benda yang tersirat di sebalik yang tersurat, yang orang tak tahu. Kalau kita baca cara kita literal ni, kita faham lagu kita lah. Sebab tu kita kena lihat perspektif ulama. Macam orang baca satu hadis ni, tuan. Dia tafsir, dia teori Arab. Teori Arab dia tafsir hadis tentang bagaimana Nabi SAW solat di Madinah, Nabi tak musafir. Di Madinah Nabi solat zuhur. Kan? Kemudian Nabi jamakkan dengan asar. Sedangkan Nabi tak musafir. Kalau orang yang teori Arab, mana dia boleh faham dah Arab ayat tu, hadis tu, tuan-tuan? Jawabnya boleh. Sebab dia faham tu, hadis kan bahasa Arab, dia faham. Oh, maknanya Nabi jamak. Tapi adakah selesai begitu? Tak. Kita kena tengok tafsiran ulama bagaimana, macam mana huraian ulama. Sebab tu bila orang hari ni, masyarakat hari ni, tuan-tuan, kebanyakan na'udzubillah min zalik, ada kepandaian bahasa Arab, dia takwil, dia tafsirkan Al-Quran dan hadis dengan perspektif dia sendiri. Na'udzubillah min zalik. Man fassara Al-Quran birra'yi falyatabawwa maq'adahu fin-nar. Siapa yang tafsir Al-Quran ikut pendapat dia sendiri, maka menempahlah dia akan tiket ataupun kedudukan masuk ke neraka. Na'udzubillah. I think, I feel, maybe, my opinion, tu bahaya tu, tuan-tuan. Bahaya. Sebab tu kena tengok ulama. Sebab ulama ada kepakaran, mereka ada authority dalam bidang mentafsirkan Al-Quran dan hadis ini. Kalau baca secara literal, oh, Nabi pun jamak lah ceritanya, walaupun tak musafir. Kan? Tak ada apa-apa kesukaran pun. Tak. Tengok huraian ulama, antaranya yang dibahaskan dalam, diceritakan balik dalam kitab Subul Salam, antaranya, antara huraiannya ceritakan masa itu cuaca mempengaruhi waktu solat tu. Tak tahu, dah zuhur ke belum ya? Dah zuhur ke belum ya? Dah zuhur. Kalau kita senang, cuaca gelap macam mana pun ada jam. Syak punya, lagi-lagi waktu buka puasa memang syak punya. Kan? Cukup ingat timing tu, 30 hari ingat semua. Tuan-tuan, tapi dulu tidak ada jam, maka dilihat pada cuaca suasana alam ni. Dah zuhur ke belum ya? Gelincir matahari nak tengok macam mana bayang, tak ada, gelap semua. Akhirnya dah zon, dah yakin betul-betul kata masuk zuhur, maka barulah dia sembahyang. Bebe sembahyang tengok lah, rupa-rupanya dah asar juga, maka sembahyang asar. Itulah disangkakan berlakunya jamak, padahal tak faham huraian yang sebenar. Kena lihat perspektif ulama, tuan-tuan. Baik. Jadi pada ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Mujadalah ayat 11 tadi ini, bagaimana Ibnu Abbas huraikan orang beriman satu pangkat. Dia ada beza. Dalam ayat itu sama, tapi ada beza. Orang beriman hanya satu pangkat. Adapun orang beriman lagi berilmu 700 pangkat, 700 lantai, 700 ketinggian berbanding orang yang beriman. Dan satu lantai ke satu lantai, satu darjat ke satu darjat, 500 tahun perjalanan bumi ke langit. Subhanallah. Menunjukkan, tuan-tuan, tinggi nilai orang-orang yang berilmu. Sebab itulah, tuan-tuan, kelebihan ilmu ini cukup banyak. Lagi-lagi ilmu yang diwajibkan ke atas kita. Apa dia ilmu yang diwajibkan ke atas kita? Ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid, ilmu nak mensatukan Allah. Allah ni Esa, Allah ni wahdaniyah pada af'al, pada zat, pada sifat. Tu tak sama langsung dengan benda-benda yang lain. Tu ilmu tauhid, tuan-tuan. Ramai hari ni anak-anak muda, tuan-tuan, insya-Allah belajar, perempuan belajar.
InsyaAllah golongan-golongan yang atas ni, sini-sini ni insyaAllah terlepas dah. Tuan-tuan, kalau ada pun mungkin sikit sangat. Tapi kalau kata golongan muda macam kami, tuan-tuan, boleh dikatakan majoriti tak tahu ilmu tauhid. Bahkan takut-takut kadang-kadang termakan dengan tuhmahan. Yang mengaji ilmu tauhid ni katanya mengaji falsafah Yunani. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Dah tak mengaji, pi kata pula kat orang mengaji. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan. Tak boleh nak beza mana makhluk mana Tuhan. Tuhan pun dia kata sama macam makhluk. Tuhan ada tempat. Duduk tang sekian-sekian mana langit ke, lepas tu turun ke bumi pada sekian-sekian masa malam. Tuhan ada wajah, ada rupa. Ada rupa sebagainya, ada tangan, ada kaki, pasang. Tuan-tuan, akhir zaman ni zaman yang mengelirukan. Bab Tuhan pun ramai yang keliru. Lagi-lagi bab lain. Sebab tu tak pelik ada satu sekolah tak jauh dengan kita, tuan-tuan. Tak mau sebutlah sekolah mana. Dan 2-3 sekolah kita test, hampir mencapai sama jawapannya. Apa dia? Kita tanya adik-adik. Nak tanya sikit ni, Jesus macam mana dia mati? Contohnya, macam mana Jesus mati? Jesus ni makna kata Nabi Isa lah. Kan Adam, Ibrahim, Abraham. Tu. Kan? Tu. Kita tanyalah Jesus, Nabi Isa, mati macam mana? Wafat macam mana? Tuan-tuan, majoriti ramai lebih daripada separuh yang bersetuju dengan jawapan Nabi Isa ataupun Jesus ini mati di salib. La haula wala quwwata illa billah. Menunjukkan nama Islam, keluarga Islam, tetapi akidah Kristian. Sebab apa jadi macam tu? Kerana kita tak mendidik mereka dengan ilmu akidah. Kita sibuk utamakan mereka nanti besar nak kerja apa, kan? Perlu ada kereta, perlu ada rumah, perlu pandai cari makan, ada gaji dan sebagainya. Itu kita. Salahkan diri kita, tuan-tuan. Jadi inilah yang kita kena muhasabah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kembalilah kita dah sekarang ni alhamdulillah ramai dah mula sedar, tuan-tuan. Ramai dah yang mula sedar. Sebab tu kita tengok timbulnya, bangunnya sekolah-sekolah, madrasah-madrasah tahfiz Al-Quran, yang mana orang kembali balik belajar agama, kembali balik mempelajari agama, memahami ilmu. Ilmu yang paling afdal, seafdal ilmu adalah ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita kecuali bila mana kita dah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Semayang congek panggung maklum ya. Congek panggung semayang, bengkak dahi-dahi ke mata, lutut-lutut. Buat apa tu? Solat sunat tarawih. Kadang-kadang sebut pun tak betul lah, solat sunat tawarih. Kan, semangat sungguh ni. Tapi Allah lagu mana? Allah tak tahu. Bahkan ada ulama, tuan-tuan, yang kata orang yang tak kenal Tuhan cara tafsili, cara ijmali dengan sebaiknya lagi, maka tak sah lagi iman dia. Na'udzubillahi min dzalik. Pasal tu kena mengaji. Mengaji, tuan-tuan, tambah kita ni alhamdulillah ulama ada buat keluar siap-siap modul tu. Sebab kita tak sama macam sahabat. Sahabat ulama tak perlu karang kita. Sebab sahabat tu lebih alim daripada ulama. Sahabat-sahabat Nabi kebanyakannya mereka tak perlu mengaji sifat 20. Sebab mereka mengkaji terus Al-Quran itu sendiri, direct terus daripada Nabi. Mai zaman kita ni mana dah nak hafal Quran. Jangankan nak hafal, nak baca Quran, nak pegang Quran pun tak sempat. Kan? Nak pegang Quran pun tak sempat, nak tengok Quran pun barangkali tak sempat. Tambah pula nak buka baca, nak faham pula bahasa Arab, nak kaji pula ayat-ayat tauhid. Pakai dak dah. Maka ulama tolong kita banyak-banyak sangat. Ulama tolong ambil 20 ayat tauhid antaranya. Dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat tauhid. Ulama kata tak apa, padan kita orang awam ni hafal 20 ayat ni je. 20 sifat 20 tu, sifat 20 tu bukan ulama buat, ambil daripada Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dalil bagi qudrah. Innallaha sami'an basir, dalil bagi sama', dalil bagi basar. Tu ambil pada Quran belaka. Laisa kamitslihi syai', dalil bagi mukhalafatu 'alal hawadis. Semua ambil pada Quran. Cuma disusun balik, direka ayat supaya mudah faham. Tuan-tuan, ni dia. Mudah sangat dah kita sekarang ni, maka kita mengaji.
Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tekad nak menjadi ahli ilmu ini, banyak kelebihan yang kita dapat, kemuliaan yang Allah berikan. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Abi Umamah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi menceritakan lagi tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kelebihan. Ni hadis yang mula-mula sekali diletak dalam kitab Fadilah Ilmu Ulama. Diceritakan bagaimana kelebihan orang yang menuntut ilmu ni, kata Nabi, alim di atas orang abid. Abid ni ahli ibadah, dia rajin semayang. Oi, semayang kata dia duduk sah depan sekali ni. Alhamdulillah lah, baguslah. Tak apa, tak ada masalah. Bagus. Memang kita kena beramal dengan ilmu yang kita ada. Jangan ada ilmu tapi tak ada amalan. Ibadah rajin sungguh. Tetapi bila dengan majlis ilmu, nak jadi orang alim, nak jadi orang yang pandai, orang yang reti agama, dia tak minat. Ataupun dia tak, yang ni orang alim, yang ni ahli ibadah. Nabi kata kelebihan orang alim ke atas ahli ibadah ini, yang alim ni bukan sekadar ibadah, bahkan dia alim. Ke atas yang ni dia tak alim, cuma dia rajin ibadah saja. Nabi kata seperti mana kafadli, kelebihanku ke atas yang lain. Seperti mana Nabi ke atas umat yang lain, ke atas sahabat, ke atas kita, tuan-tuan, macam itulah kelebihan orang alim ke atas orang yang ibadah. Subhanallah, beza kita dengan Nabi, macam itulah beza kita ahli ibadah, tuan-tuan, moga-mogalah dengan orang yang alim. Pasal itu kita kena jadi orang yang alim. Alim ni banyak lah, tuan-tuan. Alim ni mana kata orang yang tahu agama. Walaupun tak tahu lagi, banyak benda tak tahu lagi, tapi tak apalah, proses tahu tu berjalan. Sebab itulah satu hari Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah panggil anak muridnya datang. Mai Ustaz. Imam Syafi'i tak cakap Kedah lah, ni saya cakap. No? Anak murid dia pun datang. Nak tanya sikit ni. Kawan-kawan hang yang lain, yang satu batch dengan hang, semuanya dah balik kampung. Balik buka pondok, balik buka madrasah, balik buka universiti, balik bekerja, balik bertugas khidmat dengan masyarakat, mufti dan sebagainya. Yang kamu ni kenapa duduk mengaji lagi? Jawapan ni, tuan-tuan, cukup halus. Dia kata apa? Wahai guruku yang mulia, bukan aku tak mau balik. Tapi masalahnya bila aku balik, qaryah aku, kampung aku, tak ada orang alim. Tinggal aku. Kalau aku balik, tinggal aku lah alim sikit pun, aku rasa-rasa lah. Tak ada orang alim. Makanya aku tak boleh nak belajar. Bila aku balik, aku hanya jadi orang yang mengajar. Proses belajar tu tak berlaku. Kalau aku duduk sini, aku boleh belajar. Tuan-tuan, nampak jawapan. Apa beza orang yang belajar dengan orang yang tak belajar? Orang yang belajar, macam kita, moga-moga tuan-tuan, moga-moga insya-Allah. Saya pun sebelum ni duduk 5 tahun di Damansara Damai, dekat ni je. Beli rumah dalam tu. 5 tahun duduk lepas pada program Imam Muda tu, yang panggil Imam Muda tu. Sebab pernah masuk program Imam Muda di Istro Oasis, sekarang dah tak ada, sekarang ganti dengan Pencetus Ummah. Imam Muda 3 musim je. Masuk pun bukan kerana nak masuk. Cerita dia salah faham, ikut kawan ajak pergi temu duga Imam Tarawih. Sebab tu musim pertama, Imam Muda yang pertama sekali. Jadi maklumat tu tak tahu. Yang kedua, ketiga orang dah tahu dah Imam Muda tu apa. Ini ingat Imam Muda Imam Tarawih ke? Cuma nak ambil di kalangan orang muda. Kita pun pergilah. Naik stage pertama tu, dia tengok kita pun tak standby apa. Masa tu duduk ngaji pondok di Baling tu. Tak apalah. Pakai dengan kepelekat tinggi sebelah, rendah sebelah, dengan baju Melayu, poket koyak dengan kuah persembur ada, kuah roti canai pun ada lagi. Sebab pakai baju gotong royong, pi tak standby apa, lebih kurang gitulah, kan? Nampak kata punya selekeh ya. Naik stage, dia tengok kita pakai nombor 0699. Jangan salin. Tuan-tuan, gurau. Tak apalah. Dia tengok kita, biar betul nak ini Imam Muda ni, tak apa. Iqra' min qaulillahi ta'ala was-sabiqunal awwalun. Pasal تابن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
Lepas stage pertama pergi stage kedua. Stage kedua dia suruh ceramah, tak pandai ceramah. Habis tu pandai apa? Merepek boleh lah. Okey, merepek 1 minit. Popek, habis 1 minit. Pandai ya kau merepek ya? Boleh lah sikit-sikit. Okey, sekarang merepek benda yang sama dalam bahasa Inggeris. Katanya juri. Minta maaf tuan, saya tak pandai bahasa orang putih. Jurinya siapa? Yang suara dalam TV tu, ya Allahumma rabb hazihi da'wati tammah tu. Tu dia. Guru saya Tuan Asmawi. Dia kata tak pandai orang putih, macam mana nak jadi imam? Kita fikir balik. Minta maaf tuan, imam ni start daripada takbiratul ihram sampai salam semua bahasa Arab. Dia kata kau pandai lawyer buruk ya. Minta maaf tuan, nak jadi lawyer tak mampu, lawyer buruk pun tak apa. Kau pergi stage 3, lepas tuan stage 2 pergi stage 3. Tu je cerita dia, masuk imam muda. Tak apalah, habis imam muda, tak duduk di Kuala Lumpur 5 tahun juga lebih kurang. Jadi pengacara dan sebagainya, orang hantar pergi haji, jadi pengacara kat sana sebagai pengalaman. Tuan-tuan, habis 5 tahun rasa isytaq boleh duduk. Kita hanya proses mengajar. Memanglah duduk mengajar gitu. Memang balik minta izin tuan guru kata boleh dah mengajar, pergilah mengajar. Boleh dah. Tapi hati tu rasa tak sempurna. Rasa tak tenteram. Akhir sekali bila dah nikah tuan-tuan, ambil keputusan balik duduk Kedah. Ajak orang rumah ke kota Damansara, balik duduk di Kedah. Sebab pun di sana ada banyak pondok sikitlah. Di sini mungkin ada, cuma saya tak berapa nak family, tak berapa nak tahu. Balik duduk sana, boleh mengaji, rasa lega boleh mengaji balik tuan-tuan. Rasa macam beban tu, kewajipan belajar tu terlepas. Itulah nikmatnya dapat belajar ilmu. Tuan-tuan, alhamdulillah belajar balik sekarang ni. Baiklah tuan-tuan. Itulah jawapan anak murid Imam Syafi'i. Kalau aku belajar, tengah belajar, tiba-tiba buat salah yang aku tak tahu kata benda tu salah, tak dikira dosa. Cerita ini daripada guru kita Syekhun Al-Fadil, Ustaz Fadil. Aku buat salah yang aku tak tahu kata benda tu salah, tak dikira dosa. Sebab sedang belajar. Betul. Tapi kalau yang dah tak belajar, sibuk dengan kerja pagi petang siang malam, nak datang kuliah walaupun seminggu tu kan, semalam satu malam 1 jam je, waktu lain sibuk dah dengan dunia, dengan anak isteri dan sebagainya, 1 jam saja untuk Allah, untuk ilmu pun tak sempat. Tiba-tiba dia buat salah yang dia tak tahu kata benda tu salah, tetap dikira dosa. Tu kelebihan orang belajar dengan orang tak belajar tuan-tuan. Sebab itulah kita kena jadi orang yang belajar. Career kita belajar sampai mati. Jangan kita pencen. Kerja boleh pencen, tapi belajar jangan pencen. Belajar insya-Allah. Ni dia mudir SK Abang Azri. Kemana saja kuliah dia ada. Kok tu banyak dah ilmu, rata-rata pergi belajar tapi duduk lagi. Bukan setakat belajar, bakar rakam lagi. Moga-moga Allah rahmati usaha beliau insya-Allah. Tuan-tuan, sebab orang kat luar sana ada yang bagi tahu kata orang tak sempat nak pergi ke sekian-sekian tempat, dia orang dapat menonton sebagainya. Tahniah insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ni dia. Jadi imam ataupun semayang, baca Fatihah. Si anak ni baru belajar tahfiz, tak sampai setahun, baru 6 bulan. Biasanya 6 bulan ni tuan-tuan bacaan tak betul lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dengan ha tak boleh beza lagi. Ha pedas, ha besar. Alhamdulillah, alham. Alhamdulillahi rabbil ra. Ra rabbil alamin. Kamin min. Amai baca macam tu. Tambah-tambah kita orang Melayu tuan-tuan, lahjah kita kalau kata Kedah tuan-tuan, Kedah cara Kedah. Kalau tuan-tuan dengar tuan-tuan lari yo. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammasa ila fala tanhar, tu dia. Orang Kedah baca Quran. Tuan-tuan, saya kata tak apalah. Rupa-rupanya pergi ke Kelang ada juga yang spesies sama dengan kita. Apa dia? Ia kena berdua, ia kena setang, sama juga cornya. Tuan-tuan, tak apalah. Maknanya kita ni sama-sama tak sempurna. Pergi ke masa di Beijing baru ni, dengar orang sana baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Macam tu pada juga. Sebab kita bukan orang Arab, lahjah kita tu tak sampai macam orang Arab. Sebab itulah tuan-tuan, antara inisiatif ulama kita tuan-tuan, khususnya ulama Melayu, dia suruh kita wirid kuat-kuat jamaah ramai-ramai itu sebab apa? Untuk memperbaiki yang tu lah, tu mulazamah. Kalau kita fikir, kalau kita cari mana tindakan Nabi, mana kewajipan Nabi, tak ada pun. Tapi kenapa ulama kita sampai sanggup dia kata malam wirdun kirdun, siapa tak wirid orang tu kera. Kalau kita sekali faham, kasarnya bahasa ulama akan panggil kita kera. Tak. Yang dimaksudkan, ditujukan kepada orang yang tak ada apa-apa urusan. Kalau ada urusan tak apa, wirid tu sunat je. Tapi yang tak ada urusan, tapi sibuk juga dengan benda lain, duduklah kejap.
Jangan terlompat-lompat macam kera ni. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cuy, lompat terus. Langkah habis kepala orang belakang yang masbuk tu tuan-tuan. Ini dia. Kalau tak ada urusan tak apa. Sunat je. Tapi yang tak ada urusan duduk kejap. Bahkan diriwayatkan Nabi SAW sendiri pernah duduk wirid menjadi kelaziman sampai terbit matahari. Punya lama lagi tuan-tuan. Ni duduk kejap. Duduk kejap antaranya diajarkan imam tu ajarkan. Sebut baca kuat-kuat. Ulama kita suruh. Kalau di Arab tuan-tuan biasanya slow je. Kan? Tengok slow je wirid dia. Sebab apa? Barangkali mulazam lahjah mereka okey. Kita tak. Dalam imam duduk kuat-kuat pun ada lagi yang salah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Cuba dengar tuan-tuan orang sebelah. Bukan kerana nak merendahkan dia, tak. Maknanya kita ukur diri kita tuan-tuan. Ada ramai yang baca tabarakta rabbana wa ta'alaik ka. Ya dzal jalal. Sebab dia diingat alaik, alaik. Tu ramai. Sebab apa? Sebab Arab bukan bahasa kita. Itu belum lagi yang subhanallah sebelah. Sebelah pun tak, suku pun tak ada. Alhamdulillah hamlah. Apa itu hamlah? Alhamdulillah. Allahu akbar lakbal. Ramai tuan-tuan. Dalam sedar tak sedar. Ramai. Kita tak sedar sebab kita tak pernah muhasabah. Bila kita muhasabah ada. Kadang-kadang kita sendiri baca macam lakbal. Sebab apa? Sebab bukan bahasa kita. Kerana itulah ulama suruh mulazamah latih. Allahu akbar. Ada caranya tu. Tuan-tuan, ada cara sebab untuk melatih lidah kita. Bahkan tuan-tuan, kita ni kalau tak wirid lepas yang pakai tak wirid dah. Orang Arab lain. Dia ada banyak environment membantu dia untuk dia bertasbih, berzikir. Tengok sembok-sembok subhanallah, masya, tepi-tepi jalan tu penuh sembok-sembok subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, Allahu akbar. Kat kereta-kereta penuh. Kita kereta kita apa yang ada, stiker apa yang ada, jangan laju bro. Itu kita. Bahkan kalau kita di Bank Isi tak pasti sama ada sembok tu dah ada lagi ataupun dah tak ada. Iklan jual traktor, brand dia lah. Dan sebelahnya dalam billboard yang sama gambar seorang perempuan yang tak silap berbangsa Tionghoa lah, pakai baju ketat, nampak pusat. Sampai hari ni kita fikir apa kena-mengena perempuan tu dengan traktor tu? Kan? Apa kena-mengena kalau perempuan tu pakai baju buat kerja, tak apa ni pakai baju macam tu, duduk dengan traktor, apa kena-mengena? Bila tanya balik dengan seorang ahli perniagaan, tuan-tuan, orang besar lah ni, apa tujuan macam tu? Dia kata, ni pendapat dia lah, dia kata nak tarik orang tengok iklan kita ni macam-macam cara. Letak gambar tu dulu, gambar seksi dulu. Orang tengok gambar baru tengok traktor. Oh, macam tu. Dia punya tawasul dia tuan-tuan. Tawasul macam tu tak bid'ah tu. Tuan-tuan nah, jadi kita kena ingat. Makna environment kita tak membantu kita. Jarang sekali. Mungkin ada seorang dalam 1000 naik motor habis sembahyang tak wirid, naik motor, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ijab-ijab haji kita panggil, "Hey, ji mana ji, mai makan roti canai dulu." Berhenti wirid macam tu je. Maknanya tak membantu. Kerana itulah ulama kata spend time sikit lepas solat, wirid kejap. Walaupun tak wajib pada syarak, tapi wajib pada disiplin. Wajib pada disiplin diri untuk amalan kita. Tuan-tuan, hebatnya ulama. Baiklah. Itulah kelebihannya tuan-tuan. Okey, anak tadi ni baca Fatihah. Tak betul. Semayang. Sah tak solatnya tuan-tuan? Jawabnya sah sebab sedang belajar. Si ayahnya pula semayang. Baca Fatihah yang sama tapi kesalahan lebih kurang daripada anaknya. Anaknya banyak lagi salah. Tapi ayahnya tetap ada kesalahan. Tapi ayah dia dah tak belajar lagi dah. Hanya hantar anak belajar. Lepas tu cerita ke orang, "Saya alhamdulillah anak saya mengaji tahfiz." "Awak?" "Saya tak sempat dah." "Tak apalah, bagi anak-anak sudahlah." Ayahnya baca Fatihah tak betul. Sah tak semayang? Rukun qauli tak betul. Solatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab dah tak belajar. Kecualilah ayahnya juga pergi belajar, duk talaqi, walaupun tak betul lagi pun tak apa. Yang penting sedang belajar. Ini beza orang belajar dengan orang tak belajar. Maka tuan-tuan, sibukkan diri kita dengan ilmu. Bahkan dalam riwayat yang sama, dalam riwayat yang lain diceritakan juga bagaimana Allah dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard, ahli langit, ahli bumi, hatta namlata fi juhriha, hatta semut dalam lubang, dalam tempat yang gelap, dan makhluk di dalam ikan di dalam laut,
la yusallu berselawat ke atas orang yang menuntut ilmu, orang yang cari ilmu, orang yang alim. Ini dia hebat kelebihan orang yang sibukkan diri dengan ilmu. Abi Waqid Al-Laythi menceritakan bagaimana satu hari Nabi SAW duduk, akhrajahu Bukhari, tengah duduk mengajar. Nabi tengah duduk mengajar. Tiba-tiba datang 3 orang laki-laki. Bila dia tengok majlis Nabi, orang yang pertama dia terus masuk dalam majlis Nabi. Cari dalam ramai-ramai orang, dia cari tempat kosong, dapat duduk. Orang yang kedua dia ni malu-malu. Maka bila dia malu-malu, dia duduk belakang-belakang. Tak apalah, belakang-belakang sudahlah. Duduk belakang-belakang sudahlah, duduk kat luar-luar sebagainya. Kalau kata di Kedah tuan-tuan, diasanya duduk kat luar-luar ni diisap rokok cor. Rokok cor ni makna kata rokok daun. Rokok daun tu letak makau kasih, makau Jawa kan, sebagainya. Tu duduk kat belakang-belakang, atas pangkim-pangkim, pondok-pondok belakang tu. Korang jalan masuk mengaji kat dalam. Aku tak apa, aku tua-tua dah. Tapi duduk, tapi dengar dah juga, duduk juga majlis ilmu. Orang yang ketiga bila dia tengok Allah kuliah, majlis Nabi kuliah kan, macam kita kuliah subuh kan, kuliah maghrib, ngaji kitab pula, pasang sehari kurang-kurang 2 jam sangkut dalam tu kan, sejam sangkut dalam tu nanti. Baik aku ngelak dulu lah, sebab nak tengok akulah Balkis barangkali, nak tengok Baim ke Running Man ke apa ke sebagainya kan, ataupun yang geng muda-muda malam ni ada war COC kan, dah request troop dah, Echernya, Barbariannya, Pekanya, Hawk Ridernya, macam-macam tu. Orang muda nanti sebut sekilas orang muda ada tuan-tuan. Maka dia pun berpaling. Habis Nabi bercakap, Nabi kata, nampak tak 3 orang tadi? Orang yang pertama, dia ini bila nampak majlis ilmu, dia terus cari ruang kosong, maka Allah sediakan tempat untuknya, maka Allah berikan ilmu kepadanya, ilmu yang banyak. Orang yang kedua, dia malu-malu, macam nak tak nak je, maka Allah juga malu-malu dengannya, dapat ilmu yang sikit. Kadang-kadang balik pada mana tu Ji? Ada kuliah tadi, kuliah maghrib tadi ni. Oh ya ke? Kuliah tentang apa? Nak cakap pun tak tahu, tapi adalah kuliah. Tak tahu belajar apa, tapi yang tahu dia pergi kuliah. Pahala tu dapat, tapi ilmu tu tak dapat. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Dan yang ketiga ini, dia berpaling terus, maka Allah juga berpaling daripadanya. Wal'iyadzubillah min zalik, tuan-tuan. InsyaAllah, moga-moga sikit sebanyak yang kita bincangkan pada pagi ini memberikan kita satu gambaran yang jelas mengapa kita perlu kempen anak-anak muda, anak-anak kita khususnya tuan-tuan. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan nampak majoriti ni orang tua-tua ramai. Orang tua-tua ramai ni. Mana-mana masjid pun macam itulah. Orang muda-muda kalah sedia. Kan kena 10-0. Tuan-tuan noh. Orang muda-muda ada kot dalam 2 orang 3 orang gitu. Takkanlah kita ni tuan-tuan ramai-ramai kita orang tua-tua ni kita berkongsi anak kot. Ada 3 orang. Sepatutnya bila orang tua ada 20 orang, kalau seorang orang tua tu ada anak lebih kurang 3 orang lah kita kata. Biasanya 5 orang, 6 orang, kita kata 3 orang. Mana kata kalau orang tua tu ada lebih kurang 20 orang, kali dengan 3, mana 60 orang, betul tak? 60 orang kanak-kanak, 60 orang remaja. Tapi tuan-tuan hari ni nampak anak-anak 3 orang tua 20 orang. Maknanya ada benda yang kita kena repair balik, kita kena bantu balik, kita kena sokong, kita kena kempen balik anak-anak muda kita, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah moga-moga usaha dakwah kita ini membawa masyarakat kepada ilmu, akan menjadikan masyarakat kita bebas daripada kekeliruan. Sekarang ini kita berada di zaman yang keliru, mengelirukan. Zaman sekular, zaman liberalisme, Mu'tazilah moden, kan tuan-tuan, zaman Syiahnya, zaman fahaman Mujassimahnya, kan tuan-tuan, ekstrem dan sebagainya. Insya-Allah nanti bila kita belajar kita tak keliru lagi. Bila kita tak belajar tu kita jadi keliru tu. Belajar dekat Tuan Guru Haji Google, Tuan Guru Haji YouTube, Syekh Maulana Facebook, Al-Alim Al-Alamah WhatsApp. Itu guru kita itu jadi kita keliru tu tuan-tuan. Boleh belajar tapi kena tengok juga. Tuan-tuan, itu sebagai sampingan saja, bahkan guru pun kita kena pilih-pilih. Kadang-kadang tersilap guru tuan-tuan. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Insya-Allah moga-moga Allah Taala mendorong kita untuk menjadi penuntut ilmu sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu dulu. Mohon maaf kalau ada kasar bahasa, ajak kata-kata, salah berbicara dan sebagainya. Moga-moga kita bertemu lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yasauda'tuka ma qara'tuhu farudud ilaina 'inda hajati ilahi. Ya Allah, simpankanlah, peliharakanlah, ingatkanlah segala ilmu kami baca yang kami dengar, kami lihat daripada kebaikan ilmu itu. Farudud ilaina, engkau keluarkanlah segala ilmu itu di ketika mana kami hendak menggunakannya. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah tuan-tuan, saya mohon izin sikit tuan-tuan, izin Tuan Imam.
hujung bulan 3 ni bercadang nak berkhidmat dengan jemaah umrah. Tuan-tuan yang nak bersama dengan saya bolehlah berjumpa ataupun berhubung dengan saya lepas ni insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.